guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Sebelum saya teruskan, saya ingin mengucapkan selamat hari jadi, selamat ulang tahun kepada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini, sahabat-sahabat semua, jadi kita harapkan kesihatan, ya, kekuatan, dan juga semoga terus dijaga keselamatannya walau dimanapun Perdana Menteri kita berada. Jadi sekali lagi sahabat semua, semasa lawatan di Kelantan baru-baru ini, hujung minggu yang lalu, bukan hujung minggu yang lalu, mungkin kemarin ya, Perdana Menteri kita mengambil masa untuk meninjau sawah padi ya di Kelantan bersama dengan Menteri Besar dan juga pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi sekali lagi tahniah kita ucapkan kepada Datuk Seri dan juga selamat hari ulang tahun. Jadi untuk perkara yang pertama, Datuk Seri Anwar tinjau baru padi alami di Kota Baru dan beliau yakin masa depan pertanian negara terjamin. Itu antara keyakinan dan juga kenyataan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi dalam kenyataan media ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah meninjau baruh padi di Desa Gemalai, Kota Baru, Kelantan ketika melawat sahabatnya. Berdasarkan tinjauan itu, beliau yakin dengan ekonomi desa dan masa depan pertanian negara. Beliau kini mengusahakan sawah padi bebas racun dan baja kimia bersama komuniti Kampung Lombok Jumbo yang sejak 2 tahun lalu berjaya menanam padi 5 musim, menghasilkan beras putih wangi dan perang alami berkualiti tinggi. Melihat kegigihan mereka, katanya, mengusahakan tanah hingga membuahkan hasil yang memberi saya keyakinan bahwa ekonomi desa mampu diangkat jika semangat, ilmu dan sokongan bergabung, kata Datuk Seri Anwar dalam satu hantaran di media sosial. Dan beliau turut merakamkan penghargaan kepada KADA, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, di bawah pentadbiran Datuk Seri Muhammad Sabuh dan juga Universiti Malaya, Universiti Malaysia Kelantan dan semua pihak yang turut menyumbang demi masa depan pertanian. Usaha ini bukan sekadar menuai padi, katanya, tetapi menanam masa depan keterjaminan makanan negara. Jadi itu antara kenyataan ya daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebaik sahaja ya Datuk Seri sempat untuk meluangkan masa melawat tanaman padi ini, dan Datuk Seri sendiri menyatakan beliau yakin ya bahwa perkara seperti ini boleh diketengahkan untuk membantu ekonomi desa khususnya. Tahniah kita ucapkan kepada usaha Perdana Menteri kita. Dan sebelum saya mengundurkan diri, satu kenyataan daripada seorang ahli parlimen penyokong kerajaan. Kenapa beliau berkata seperti ini? Habuk pun tidak ada. Pembangkang cakap mau masukkan usul, tetapi apa? Ayo kita lihat kenyataan media ini. Apakah usul yang cuba dikatakan ya oleh YB Johan, iaitu ahli parlimen Bangi, Serijan Johan, menyelar pembangkang yang berterusan putar belit berhubung undi tidak percaya walaupun sudah mengadakan himpunan turun Anwar pada 26 Julai yang lalu. Beliau berpendapat pembangkang sebenarnya tidak berani dan tidak cukup bilang untuk menjatuhkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dari pengerusi kebangsaan DAP berkata, pembangkang hanya bersuara untuk memuaskan hati penyokong yang semakin hilang kepercayaan terhadap kepimpinan Perikatan Nasional PN. Beliau berkata demikian mengulas kenyataan pembangkang yang menuntut kerajaan membenarkan undian dilakukan secara sulit bagi menguji sokongan sebenar dalam Dewan Rakyat. Katanya sebelum ini Ketua Pembangkang kata usul undi tidak percaya akan bergantung kepada satu lagi usul yang tidak ada kena-mengena dengan usul undi tidak percaya. Kini YB Fadli Sahari, Ketua Penerangan PAS, pula mencabar kerajaan membenarkan undi tidak percaya kepada Perdana Menteri secara sulit. Kalau usul pun tidak masuk daripada pihak pembangkang, bagaimana untuk adakan undian sulit atau tidak? Bidas Harizan, betul juga ya. Jadi ternyata PAS ini cuba memperbodohkan penyokong-penyokong mereka yang begitu mudah, senang untuk dipermainkan, diperbodohkan, diperkotak-katikan dan sebagainya. Dan mereka terlalu
ya percaya dengan janji-janji manis yang dilemparkan oleh pemimpin-pemimpin PAS dan Bersatu Perikatan Nasional. Kononnya Datuk Seri Anwar akan turun, ya, tetapi hari ini sehingga ke hari ini mereka cuba memutarbelitkan kebenaran. Kononnya harus diadakan undi tidak percaya kepada Anwar secara sulit. Sulit apa? Hubungan sulit, benda sulit, ya, kita tak tahu apa yang dimaksudkan. Sedangkan usul pun belum dilakukan, bagaimana nak adakan undian sulit, sahabat-sahabat semua. Inilah kesulitan, inilah kepintaran pembohongan, penunggangan, ya, yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin PAS dan juga Bersatu Perikatan Nasional. Sembang kosong, tin kosong, macam permainan lato-lato. Apabila dimainkan, kuat bising bunyinya, tetapi tidak punya apa-apa faedah. Kalau ketuk kepala, berdarah kepala. Lalu salahkan orang lain. Ini salah kerajaan, kerana itulah kepala saya berdarah, kerana ketuk dan sebagainya. Jadi sehubungan itu, kata YB Johan lagi, Wakil Rakyat Kelantan Madani berkenaan mengingatkan pembangkang agar memasukkan usul tanpa perlu sembang kosong. Masukkan usul, jangan omong kosong saja, rakyat sudah bosan, katanya. Sudah berminggu-minggu sejak himpunan pembangkang cakap mahu masukkan usul. Tetapi sehingga kini, habuk pun tiada. Berbagai alasan pula yang diketengahkan, tegas Sarizan lagi. Aduh, ini kalilah panas nih. Jadi ternyata dan terbukti bahawa gesaan kononnya turun Anwar, himpunan Anwar kononnya yang menghimpunkan 1 juta rakyat. Tetapi sebenarnya yang datang hanyalah para walaun-walauntit, sahabat-sahabat semua. Itu pun atas sebab mereka datang diberikan bas percuma, dan ada juga yang mengatakan mereka diberikan allowance untuk turun KL. Untuk turun KL, sahabat-sahabat semua. Ada 50, 100, ada yang dikatakan 150. Itu yang kita nampak, ya, berlegar-legar di media sosial. Video bagaimana para walaun-walaun ini diberikan wang untuk turun dalam himpunan turun Anwar. Dan apabila ditanya siapakah yang bakal menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalaulah, ya, Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya diturunkan oleh pembangkang, oleh PAS dan Bersatu Perikatan Nasional, ada yang menjawab, katanya Menteri Besar Terengganu, iaitu Safwan. Waduh, ini memalukan. Menteri Besar Kerajaan PAS Islam se-Malaysia sendiri pun dia tidak kenal. Bagaimana dia mendakwa Menteri Besar namanya Safwan? Bukan Safwan, Adnan katanya. Lagi salah, Adnan lah pula. Sedangkan Samsuri, sahabat-sahabat semua. Jadi ini memalukan. Ada lagi yang menyatakan siapakah layak diangkat jadi Perdana Menteri sekiranya mereka berjaya menurunkan Anwar. Khairi Jamaluddin katanya. Aduh. Khairi Jamaluddin ini adakah dia datang dari Perak, dari PAS ataupun Bersatu? Tidak, sahabat semua. Sekarang ini Khairi tidak punya parti, yang telah dibuang dari parti UMNO itu sendiri kerana membuat perkara yang tidak sepatutnya. Ada yang ditanya tidak tahu siapa yang layak. Makanya mereka turun ini kerana ikut-ikutan, kerana diberikan allowance untuk ke KL, dan mereka mengambil peluang ini untuk berjalan-jalan di KL. Aduh, agak funny juga, ya. Tapi hari ini pembangkang memusingkan segala fakta. Kononnya kena buat undi sulit. Sedangkan usul pun belum dihantar. Bagaimana ada hubungan sulit? Bagaimana ada undian sulit kalau usul pun belum pun dihantar oleh pihak pembangkang? Memang pembangkang betul lah. Jadi itu pandangan saya, sahabat semua. Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.